Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini hari saya nak buat live sekejap saja hari kita minum sikit sebelum kita buat live. Okey. Ini air air yang saya minum sebenarnya air cuka air cuka apple. Okey. Tadi saya kelewat sikit, sebenarnya saya plan tadi nak buat live dalam pukul 11.30. Tapi tak berhenti lagi tengok patient tadi. Ada pula patient last minute macam-macam hal lah. So tak apalah. So sekarang kita nak buat cerita sikit tentang minyak sebenarnya, minyak sihat. Sebab kita ni selalu masalah ni, kita ni ingatkan kalau kita tak nak kena sakit jantung, kita kena elakkan minyak, betul tak? Itu sebenarnya ni masalah. Itu yang saya nak betulkan balik sebenarnya, pandangan kita yang tak betul tu sebenarnya. Sebab kalau dalam ikutkan daripada ikut daripada kajian terkini sebenarnya. Sekejap, ada gangguan sikit. Sekejap. Okey. Kalau ikut kajian terkini sebenarnya, pengambilan minyak sihat ni sebenarnya sangat penting untuk mencegah sakit jantung. Sebab kita kena faham sebenarnya punca sakit jantung bukan sebabkan kolesterol dan juga bukan sebabkan minyak tepu, kan? Itu dua benda selalu orang confuse lah. Sebab orang ingat kan minyak tepu kita ambil banyak maka dia akan meningkatkan kolesterol. Bila kolesterol tinggi dia meningkatkan risiko sakit jantung. Itu dua fakta yang kita kena betulkan balik. Sebab utama sebenarnya, kajian sekarang ni dah menunjukkan, sebenarnya kajian tu dah lama sebenarnya. Tahun 99 dah keluar dalam jurnal sebenarnya, punca aterosklerosis atau punca saluran darah tu jadi keras, punca saluran darah ni jadi tersumbat kan, disebabkan pengumpulan atau pendepositan ataupun kolesterol tu yang menyebabkan dinding saluran darah tu jadi tebal, adalah kerana keradangan, inflammation. Itu yang sebenarnya kena faham. Jadi keradangan berlaku pada ni kan, bayangkan ni saluran darah keliling ni, dalam lapisan dalam ni berlaku keradangan, maka sebab kolesterol akan masuk. Jadi yang sebenarnya yang kita perlu cegah ialah keradangan tu, bukan kolesterol semata-mata kan. Cuma bila kita tengok orang ada kolesterol tinggi, sebenarnya badan dia juga mengalami masalah keradangan tinggi. Tapi yang kita kena turunkan keradangan, bukan kolesterolnya. Itu yang sebenarnya yang kena faham kan. Dan minyak tepu bukan punca kolesterol naik pun sebenarnya. Yang lebih penting, kebanyakan minyak tepu ni sebenarnya bersifat anti keradangan. Sebab tu kalau kita tengok sebenarnya sejarah, kalau ikut dari sini sejarah ni, ada gangguan pula lah tadi. Tak apa. So kalau ikut dari sejarah ni sebenarnya, sebelum tahun 1900 sebenarnya, masalah sakit jantung ni adalah penyakit rare. Rare tu maksudnya jarang berlaku. Faham tak? Tak ada sebenarnya. Kalau kita tengok, tak pernah dengar institusi jantung apa-apa sebelum ni kan, hospital-hospital yang ada unit-unit jantung sebelum tahun 1900 tak ada sebenarnya. Sebab tu kalau ikut sejarah memang tak ada. Dan kalau nak menyalahkan tentang lemak, sebenarnya banyak sebenarnya kaum kita, kaum orang-orang yang hidup sebelum tahun 1900 lah, dan orang tu masih hidup dengan keadaan yang sama kan, macam orang-orang di Masai kan. Dapati mereka ni memang makan benda-benda yang lemak tepu sampai 60% daripada makanan. So dia makan lembu, makan lemak lembu, makan daging lembu kan. Itu di Masai, Afrika. Kaum Tendil di Afrika pun sama. Dan juga seperti orang Inuit. Orang Inuit ni orang Eskimo, kita panggil orang Eskimo, sebenarnya orang Inuit itu orang asli yang duduk di kutub utara kan, yang di Alaska, di Kanada dan sebagainya itu, yang mana mereka ni memang duduk di tempat yang salji yang banyak, ialah kat kutub kan, yang mana tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi makanan mereka yang utama adalah minyak, terutama minyak daripada ikan paus, daripada anjing laut. Itu benda-benda yang orang makan, tapi dia orang tak kena pun sakit jantung. Jadi nak menyalahkan kata lemak tepu daripada haiwan menyebabkan sakit jantung, tak betul sebenarnya. Sebab dah sejarah telah membuktikan. Cuma selepas tahun 50-an sebenarnya ada satu kajian yang dibuat oleh seorang profesor daripada Harvard kan, nama dia Profesor Ansel Keys, yang mana profesor ni sebenarnya telah buat kajian yang teori yang mengatakan bahawa lemak tepu adalah punca sakit jantung. Dia yang buat teori ni, dan dia nak membuktikan ni, dia buat kajian, dia kata the 7 country studies, 7 negara. Daripada 7 negara ni lah dia jadikan selalu seolah-olah menunjukkan betul negara-negara 7 negara ni banyak makan lemak, sebab itulah dia orang ni sebabkan sakit jantung. Padahal sebenarnya faktanya bila dia orang dapat balik data yang sebenar daripada kajian dia sebenarnya melibatkan 22 negara, bukan 7. So dia tipu sebenarnya. Dia tunjuk 7 saja, yang sebenarnya ada lagi 15 yang dia sorokkan. Yang mana dalam 15 negara tadi sebenarnya tidak ada kaitan menunjukkan sebenarnya pengambilan lemak-lemak tepu ni menyebabkan sakit jantung. Tapi masalahnya Ansel Keys ni sangat popular kan. Dia ada seorang yang dijadikan rujukan untuk membuat polisi pemakanan.
Walaupun sebenarnya kalau dikaji balik, PhD ni dalam oceanografi, kajian tentang laut. Itu yang kita nak fahamkan balik sebenarnya. Orang yang sebenarnya tak ada kepakaran bahagian nutrition, tiba-tiba bagi pendapat tentang nutrition, akhirnya merosakkan satu dunia. Jadi pendapat yang beliau lah sebenarnya merosakkan sebenarnya. Dan hasil daripada kajian 7 countries tadi tu banyak lah sebenarnya. Lepas tu ada McGovern Committee dan sebagainya, telah mencadangkan bahawa pengurangan lemak adalah cara terbaik untuk menjaga sakit jantung, dan mengawal kolesterol makanan menyebabkan adalah cara keadaan yang baik untuk mengurangkan sakit jantung. Sebenarnya itu yang tak betul, kan? Ni ada soalan apa? Dr. Norman, doktor lain bila pergi check up larang makanan berlemak antara nasi lemak. Itulah masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita faham, ini asas. Kalau dalam ceramah saya sudah cakap, kenapa doktor lain cakap lain daripada apa yang saya cakap? Sebabnya saya belajar. Itu je. Beza antara orang belajar dengan tak belajar memang lain lah. Saya cuma belajar. Apa yang saya sampaikan sebenarnya ilmu yang saya belajar selepas saya jadi doktor. Maksudnya apa yang saya faham dulu sebelum masa saya belajar untuk jadi doktor, masa saya undergraduate dulu, tak ada diajar benda-benda ni. Sebagai seorang doktor, saya sentiasa updatekan knowledge saya. Saya belajar lagi. Saya dah jadi doktor 23 tahun. Dan saya dah belajar secara khusus bidang nutritional medicine ni sebenarnya dah lebih 15 tahun. Dekat 17-18 tahun dah sebenarnya saya belajar. Dan saya dah buat 2 master sebagainya. Jadi saya faham sebenarnya kesilapan. Sebab saya pernah melalui zaman yang mana saya tak faham dulu. Saya pun juga cakap benda yang sama. Dulu pun saya cakap jangan makan nasi lemak. Dulu pun saya cakap jangan makan kolesterol. Jangan makan. Sebab dulu saya pun tak faham. Itu cerita dia. So, sebab tu yang saya buat ni. Saya buat live ni pun tujuannya yang sama. So siapa-siapa yang kat situ tolong share lah live ni. Dan juga kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya. Sebab saya nak buat sekejap ni. Saya nak buat dalam paling lama pun kita buat dalam 15 minit. Sebab saya kat klinik ni, kalau ada pasien datang saya terpaksa berhenti sekejap kan. Itu je. So siapa nak tanya sekarang, InsyaAllah kalau apa-apa saya boleh jawab. Tapi tentang tajuk kita je lah. Sebab saya nak betulkan ni. Sebab saya rasa sedih. Sebab kita tengok banyak sangat isu. Orang ni bila kita cakap, sebenarnya saya merawat pesakit saya diabetik dekat klinik. Bila saya bagi macam nasihat untuk mereka, diorang ni makan lemak dan kurangkan karbohidrat, kurangkan nasi, kurangkan roti, kurangkan mi dan sebagainya. Dan suruh gantikan lemak. Dia orang semua macam, alamak betul ke doktor kan nanti makan lemak sakit jantung? Itu yang saya nak bagi tahu sebenarnya. Itu tak betul. Sebenarnya itu yang tak betul. Itu yang jadi halangan kepada kita untuk membetulkan sebenarnya masalah diabetik kat Malaysia ni. Itu yang jadi masalah. Sebab kita sebenarnya, kita nak betulkan balik dengan cara kajian menunjukkan sebenarnya orang diabetes sebenarnya, dia orang ni kalau nak kurang dan kawal diabetik dengan lebih baik, dia orang perlu ambil banyak lemak sihat. Itu yang nak kena faham balik tu. Jadi nak suruh dia orang ambil pula, dia orang takut akan sakit jantung. Ni nak betulkan balik kan. Sebenarnya dia orang perlu ambil lemak sihat, dia kena kurangkan karbohidrat, baru dia boleh kawal diabetik dengan lebih baik. Sebab tu fakta yang mengatakan lemak sihat sebagai punca sakit jantung, itu yang tak betul. Itu yang nak dibetulkan balik sekarang ni. Kita kena kata orang relearn benda yang baru dengan unlearn benda yang lama. Tu keadaan kan. Soalan lagi. Apa tu? Nak tanya lagi doktor, kalau kolesterol tinggi, kolesterol jahat pun tinggi, nak buat macam mana? Okey. First and foremost sebenarnya, fakta yang satu kita kena betulkan, kolesterol bukan punca sakit jantung. Kan? Jadi sama ada kolesterol tu atau rendah atau tinggi, dia sebenarnya tak ada apa beza pun pada risiko sakit jantung. Kan? Ikut kajian pada tahun 2009 yang dikeluarkan tahun 2009, kajian tu menunjukkan 75% orang yang kena serangan jantung kolesterol dia rendah. Faham tak? Saya pun ada ramai kawan-kawan saya doktor sendiri, masa kena serangan jantung ada yang kolesterol 4.4, 4.8, semua rendah. Tapi kena juga sakit jantung. Masalah maksud je kan, you ni kolesterol rendah pun you kena, kolesterol tinggi pun you kena. Sebab isu dia bukan kolesterol. Isu dia ialah inflammation, keradangan. Keradangan dia jadi masalah. Sebab kalau kolesterol you rendah, keradangan you tinggi, itu risiko sakit jantung. Tapi kalau kolesterol you tinggi tapi keradangan you rendah, itu tak ada risiko. Itu yang berlaku pada penduduk dan masyarakat di pulau. Ada 2 pulau di Pasifik. Nama pulau tu ialah Pulau Puka-Puka and Tokelau Island. 2 pulau ni sebenarnya kadar sakit jantung dia kosong. Tak ada orang kena sakit jantung. Padahal dia orang ni makan kelapa sampai 64% daripada hidangan dia. Maksud dia ni kan memang makan banyak kelapa. Bukan hanya banyak kelapa, tapi yang lain lagi satu masalah ialah diorang juga mempunyai kolesterol 6.5. Maksud dia tinggi. Kolesterol dia tinggi tapi tak ada sakit jantung kat pulau tu. Nampak tak? Itu menunjukkan sebenarnya kolesterol tinggi bukan punca sakit jantung juga. So yang kita kena betulkan sebenarnya fakta, kita betulkan keradangan dalam sistem kita.
Dan keradangan ni boleh kita detect. Kita boleh check dia dengan cara buat ujian yang panggil HSCRP. Ni lagi saya tunjukkan. Nampak tak ini? Ini adalah buku yang kita buat test di klinik. Nampak dia ada tulisan tu. Nampak lebih terbalik kan? Nampak tak? Yang ini. Ini. Nampak tak? Itulah dia. Ujian dia panggil coronary risk marker. Coronary risk marker tu dia boleh check HSCRP mana kadar-keradangan dalam badan kita. Itu yang sebenarnya kita nak tahu. Kalau keradangan you tinggi, kolesterol you tinggi, itu memang tunggu masa lah kan. Tapi kalau keradangan you tinggi, kolesterol you rendah pun tunggu masa juga. Tapi kalau kolesterol you tinggi, keradangan tu yang rendah. Itu yang kita nak. Sebab keradangan tu jadi masalah. Dan nak reverse keradangan, antara cara yang terbaik, of course, salah satu ialah makan buah, makan sayur. Tapi yang paling powerful untuk mengurangkan keradangan ialah makan lemak sihat. Assalamualaikum. Sekejap. Itu yang nak kena faham. Ada orang kacau kat pintu lah. Okey. Sekejap. Tadi orang tanya saya apa contoh lemak sihat. Lemak sihat yang paling senang sebenarnya ialah minyak kelapa, minyak santan. Kenapa minyak santan? Minyak kelapa dan santan adalah lemak sihat. Sebenarnya adalah kerana kandungan kelapa dan santan tu yang ada MCT, medium chain triglyceride, yang mana kedua bahan tu ialah bahan yang bersifat anti keradangan. Kalau minyak kelapa darah, secara khususnya minyak kelapa darah ada bahan antioksidan. Itu yang lagi penting kan. Kalau nak minum lagi minyak yang bagus ialah minyak zaitun. Macam tadi minyak zaitun kan, minyak zaitun dengan jus delima. Boleh, tak ada masalah nak makan minyak zaitun dengan jus delima ke, tapi sebenarnya yang sedap minyak zaitun ni kita makan dengan makanan. Contohnya kita letak dalam telur goreng kan, kita letak dalam salad, kita letak dalam macam-macam makanan kita lah. Itu kaedah yang betul kita makan minyak zaitun kan. Bukan hanya semata-mata kita nak letak dia, kita boleh masak minyak zaitun ni sebenarnya. Banyak dah kajian sekarang ni, orang dah buat kajian banyak lah sebenarnya. Pun baru-baru ni pun saya ada share kan, sebenarnya minyak zaitun boleh dimasak, tak ada masalah. Saya pun selalu masak juga sebenarnya, kerana saya letak dalam nasi saya buat untuk goreng telur dan sebagainya. Banyaklah benda yang saya buat sebenarnya guna masak minyak zaitun, so tak ada masalah. Sebab kajian pun sebenarnya menunjukkan makanan Mediterranean. Mana makanan-makanan Mediterranean ni adalah makanan yang menggunakan banyak minyak zaitun yang dimasak. Dan makanan Mediterranean ni sebenarnya menunjukkan mengurangkan risiko sakit jantung. Terbuktilah sebenarnya makan minyak, contohnya minyak zaitun tu sendiri, boleh mengurangkan risiko sakit jantung. So tak risaulah. Minyak kelapa dan santan is lemak sihat. Betul. Memang betul. Sebenarnya masyarakat kita di tropika, di Khatariswan ni memang dah beribu-ribu tahun lah sebenarnya makan minyak kelapa ni. Kita ni orang Melayu kan, orang memang duduk kat Nusantara ni memang makan minyak kelapa kan. Sebenarnya ada banyak kajian. Saya ada baca satu kajian yang dia buat kajian di Padang ada orang-orang Minangkabau di Sumatera yang mana memang saya orang ni 9, saya tahulah memang kita orang banyak makan minyak masak lemak kan. Dan kadar sakit jantung dia ada rendah kat sana. Tu kena faham. Okey. Lemak sihat tu masuk lemak ayam. Sebenarnya lemak ayam, lemak lembu, lemak apa ni semua bagus juga dikira sebagai lemak sihat. Tapi syarat dia, ayam tu kalau boleh kena ayam kampung. Ayam yang diternak secara fitrah. Kalau lembu tu pun lembu kampung. Lembu yang makan rumput, lembu yang makan daun. Itu kaedah. Bukan lembu yang 100% makan dedak. Itu isu dia sebenarnya. Jadi kita kena faham sumber ataupun cara penternakan tu penting. Itu yang kena faham kan. Itu yang kena faham. Jadi kalau kita nak makan lemak daripada haiwan, contohnya kita buat sup ekor ke, kita buat sup tulang ke, itu semua adalah lemak sihat. Sebenarnya pesakit diabetik saya bila buat rawatan kat klinik, saya memang suruh dia orang makan sup ekor, sup tulang dan sebagainya ni, dan sup giabok dan sebagainya. Suruh makan lemak. Sebab saya nak kawal dia orang punya blood sugar, dia punya paras glukosa dan itu akan membantu dia orang proses pemulihan. Itu yang kita suruh buat. Dan kadang-kadang orang takut. Sebab dia ingatkan makan minyak ni semua menyebabkan sakit jantung. Itu yang saya nak buat video hari ni. Tadi saya mau jawab rawat pesakit saya. Itu yang saya kena buat video lah. Saya melatih nak menjawab yang benda yang sama kan. Sebenarnya jangan takut dengan minyak sihat. Sebenarnya kalau haiwan tu diternak secara fitrah, minyak atau lemak yang ada dalam haiwan tu lemak sihat. Tak ada masalah. Sebab tu kalau saya lebih suka makan ayam kampung. Kalau ada peluang lah. Tapi kalau ayam biasa saya akan buang kulit lah. Itu saja. Macam mana nak cek keradangan selain daripada klinik cek? Okey, cara yang paling senang sebenarnya nak cek keradangan, kadang-kadang ada tanda-tanda luaran. Kadang kita nampak dekat tengkuk kat bahagian belakang ni kan. Dia jadi macam hitam, kulit tu ada hitam
dia panggil akan tokus negerikan. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda keradangan. Juga kadang timbul bintik-bintik, keluar-keluar macam skin tag, itu semua tanda-tanda keradangan. Lagi satu yang paling mudah keradangan ni, kita akan rasa sakit-sakit badan. Bangun rasa ketat badan, rasa sakit-sakit, itu yang very subjektif lah. Tapi kalau kita nak confirmation keradangan, sebenarnya kita cek darah lah. Ada yang baik-baik pergi kat klinik, cek doktor, saya nak cek HACRP. Fish oil juga adalah contoh sebenarnya. Minyak ikan adalah contoh minyak sihat. Sebab minyak ikan ni kaya dengan omega 3. Omega 3 tu adalah bahan yang menghasilkan bahan-bahan anti keradangan, eicosanoid dan sebagainya, yang sangat penting untuk kesihatan jantung. Itu yang kita nak kena faham. Sup kaki ayam okey, tak ada masalah. As long as kalau boleh lah, ayam tu kalau boleh kita beli ayam kampung lah kan. Itu dia. Kalau nak makan itik pun okey, tak ada masalah. Itik pun tak ada masalah. Itik pun kira sebagai haiwan sihat. Sebab saya tengok itik kat Malaysia ni dia ternak secara fitrah juga kan. Dia lepas bebas dalam kolam semua macam ni. Okey. Bolehkah badan menghasilkan? Sebenarnya badan kita ni bukan batu sebenarnya kan. Kita tak boleh menghasilkan apa mineral pun. Zinc tak boleh, magnesium tak boleh, kalsium tak boleh. Semua kita kena ambil daripada makanan. Kan? Dan sumber mineral yang paling baik adalah daripada sumber air. Sebab tu air yang kita minum kena air yang dia panggil air mineral lah. Berapa minit saya cakap ni? Saya pun tak boleh lama sangat. Akan ada patient pula kejap ni. Tengok ada patient ke tak ni? Sekejap Okey, setakat ni tak ada lagi. Okey. Kalau ada putih keliling mata hitam, sebenarnya putih keliling mata hitam, memanglah mata hitam keliling putih, itu normal lah tu. Dia kadang-kadang ada hitam dekat bahagian bawah sini, itu mungkin lah kan. Itu mungkin, okey. Itu mungkin menyebabkan ada tanda-tanda. Tapi tak semestinya, benda very subjektif saya cakap tadi. Itu mungkin ada, mungkin ya, mungkin tak. Tapi nak confirmnya kena buat check darah lah. Okey. Kalau suplemen yang claim bagus untuk jantung tu okey ke tak? Dia kena tengok suplemen tu apa asas dia. Suplemen yang kita ambil untuk jantung mestilah suplemen yang membantu badan kita melawan keradangan. Baru je boleh bagus untuk jantung. Tapi dalam masa sama kita juga kena makan makanan yang tidak menyebabkan keradangan. Antara makanan yang paling notorious, paling bahaya yang menyebabkan keradangan ialah gula pasir. Sebab tu kalau nak apa ambil suplemen, gula kena berhenti dulu. Yang teruk ni kadang setengah suplemen tu letak gula. Itu yang jadi masalah sebenarnya tu. Itu yang nak kena betulkan balik. Ada. Itu yang ada orang tak faham. Dia sibuk fokus pada suplemen, makan dia tak betul. Saya selalu dalam ceramah saya ulang-ulang benda yang sama juga. Saya kata kalau kita nak faham suplemen ni, konsep dia suplemen macam solat sunat. Makanan tu solat wajib. Jadi kalau kita fokus pada solat sunat tanpa kita pedulikan yang wajib, sia-sia. Kan? Contohnya kita buat solat duha 12 rakaat tapi subuh tak sembahyang. Dia tak payah. Betul. Bukan kita kata jangan buat solat duha, tapi maksud dia sembahyanglah yang asas tu dulu. Subuh jangan tinggal, baru tambah dengan duha. Macam tu juga. Kalau you nak makan suplemen, tak ada masalah. Makanan asas kena betulkan. Yang bahaya kena elakkan. Gula kena berhenti, margarin kena berhenti, itu semua kena berhenti. Itulah sebenarnya kena faham. Nampak tak? Ada apa soalan lagi nak tanya tu? Anak mata ada ring. Dia kalau bahagian mata yang putih keliling tu ada color macam color macam coklat sikit lah, macam keemasan sikit tu. Itu sebabkan terlebih cuprum ataupun copper. Itu ada masalah lain. Itu orang kadang berlaku pada orang-orang yang memasak menggunakan periuk tembaga. Itu cerita lama lah kan. Itu dia kisahnya. Cik Sudirman tanya macam mana nak mudah turunkan kolesterol. Sebenarnya saya nak tanya, you nak turunkan kolesterol untuk apa? Persoalannya nak turunkan kolesterol untuk apa? Selalunya sebab orang ingat kononnya menurunkan kolesterol tu boleh kurangkan risiko sakit jantung, betul tak? Itu yang salah sebenarnya. Kan? Saya tak nak turunkan kolesterol saya peduli kolesterol saya tinggi pun, kan. Yang saya nak turunkan keradangan. Daripada tadi saya dah bebel cerita pasal keradangan, tiba tanya balik pasal kolesterol. Sebenarnya masalah kolesterol ni dah ditanam dari brainwash dalam otak kita ni. Kolesterol. Itu jadi masalah. Jadi seolah-olah kolesterol tu satu penyakit. Kenapalah kita nak turunkan kolesterol? Tak perlu sebenarnya, Cik Sudirman. Tak payah sebenarnya. Kita ni makan je kolesterol. Kan? Makan je kolesterol. Sebab kolesterol bukan punya sakit jantung pun. Kolesterol ni sebenarnya penting untuk kita punya hormon. Sebenarnya secara fitrahnya memang manusia semakin kita berumur, kolesterol kita akan naik. Itu fitrah, itu normal sebenarnya, bukan benda yang pelik. Jadi bila kita berumur, kolesterol naik, kita turunkan, apa jadi masalah kita? Kita punya hormon akan jatuh.
Itu jadi masalah. Itu satu. Lagi satu, kolesterol juga penting untuk menghasilkan vitamin D. Nanti vitamin D pun kurang. Itu nak kena betulkan balik. Bagi saya, fokus pada keradangan. Kita kurangkan keradangan. Kolesterol tu akan, biarlah dia nak turun ke, dia ikutlah pada badan kita. Apa keperluan kita, dia akan, sebab kolesterol ni dihasilkan oleh badan kita. Kan? Minuman apa boleh diminum oleh pesakit gout? Buat tajuk juga Okey. Senang cerita, minuman tanpa gula. Dan juga minuman tanpa fruktosa tinggi. Contohnya, minuman jus jangan minum. Selain pada jus, kalau buat air limau, sebab limau ni dia tak manis, dia tak tinggi fruktosa. So air limau tak ada masalah. Boleh minum air cuka, macam ni saya minum. Ni air cuka apple. Saya minum air. Kan? Itu contohlah. So, minum air mineral pun boleh. Apa nutrien penting untuk membentuk diet seimbang? Soalan panjang. Makronutrien ke mikronutrien? Panjang ceritanya, senang cerita kan. Sebenarnya makronutrien kita kena seimbang antara protein, lemak dan karbohidrat. Cuma nisbah je yang sebelum yang diajar ni salah. Nutrien yang membentuk diet seimbang yang paling banyak kita kena makan ialah lemak sihat. Itu mungkin kita kena buat live lain lah. Sebab saya nak fokus cerita jantung ni, cerita pasal nutrien ni, kita cerita yang lain. Itu je. Sedang konsep saya lah, kita nak galakkan orang makan lemak sihat. Kan? Lemak sihat lebih banyak daripada ambil karbohidrat sihat. Sebab masalah karbohidrat kita ni banyak yang tak elok sebenarnya. Karbohidrat tu banyak sangat makanan karbohidrat proses. Itu yang nak kena betulkan. Makanan bergoreng boleh menyebabkan keradangan. Ya, kalau kita goreng guna minyak yang menyebabkan keradangan. Contoh minyak yang menyebabkan keradangan yang paling common, margarin. Contoh lain, kita gunakan minyak macam minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak soya. Yang mana minyak-minyak ni sangat tinggi omega 6. Omega 6 ni adalah punca keradangan. Sebab tu dalam segi minyak ni, minyak yang sihat, yang paling bagus, yang kita boleh gunakan dalam makanan dan juga sebagai makanan untuk kita goreng, sebagai minyak untuk kita goreng makanan kita, ialah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sangat sihat sebenarnya. Sebab dia sangat stable pada suhu tinggi, sebab 55% kandungannya lemak tepu. Lagi 30% ialah omega 9. Dia ada 6 saja peratus omega 6 dan 3% omega 3. Omega 9 tu bersifat anti keradangan. Sebenarnya kita makan makanan bergoreng yang menggunakan minyak kelapa sawit, dia sangat bagus untuk jantung. Sebab dia melawan keradangan. Kenapa doktor bekalkan pil kolesterol untuk pesakit jantung? Tanyalah doktor tu tak? Sebab kita ni diajar, faham tak? Kita ni, silibus kita ni dia set up oleh orang yang mengatakan dan mengajar kita. Saya dulu pun belajar benda yang sama juga. Kita doktor dulu sama je, kita belajar. Basic kita sama. Di mana kita belajar dulu bahawa kolesterol punca, kita faham kolesterol punca sakit jantung. Jadi kita nak bantu masyarakat. Kita doktor ni semua orang yang baik sebenarnya. Doktor-doktor ni semua orang yang suka bantu orang. Jadi ilmu yang kita ada, yang kita belajar masa kita medical school dulu, ialah mengatakan bahawa kolesterol menyebabkan sakit jantung. Jadi kita bagilah orang pil untuk turunkan kolesterol. Itu yang saya belajar dulu juga. Tapi bila saya dah belajar tentang nutritional medicine, baru saya realise sebenarnya tak perlu pun turunkan kolesterol sebenarnya. Yang kita kena kawal ialah keradangan. Sebab tu saya tengok tak ada pil pun sebenarnya untuk turunkan keradangan. Yang paling bagus ialah suplemen dan juga pemakanan. Dan kebetulan makanan yang melawan keradangan ialah sayuran, buah-buahan, makanan asli, makanan minyak sihat. Itu yang kita kena fokuskan. Bukan kita hanya fokus nak ambil ubat nak turun kolesterol. Sebab kalau betul lah ubat anti kolesterol menurunkan kolesterol tu boleh mencegah sakit jantung, mestilah sakit jantungnya kadar dah turun. Kenapa kita tengok dari tahun ke tahun makin lama makin teruk orang kena sakit jantung? Betul tak? Apakah stevia selamat digunakan oleh pesakit? Memanglah itulah sebenarnya rawatan dia. Dia bukan selamat. Sepatutnya semua pesakit diabetes mesti makan stevia. Sebab apa? Stevia sendiri bersifat anti keradangan, dia ada antioksidan, dia sendiri membantu mengawal gula dalam darah dan dia menyebabkan kita boleh berhenti gula. Sebab manis ni benda yang orang suka, orang seronok. Tak ada benda manis dalam makanan kita, semua orang boring nak makan kan. Itu sebenarnya. So stevia mesti ambil. Bagi saya, semua pesakit diabetes mesti pakai stevia. Kalau tak, susah nak berhenti gula. Okey. Minyak kelapa sawit yang digoreng banyak kali, bagus, tak ada masalah. Minyak kelapa sawit ni antara minyak yang paling bagus. Saya pernah bercakap dengan researcher lah, penyelidik di FGV. Masa tu saya bagi ceramah dekat sana. Saya jumpa dengan head of the researcher. Ada seorang doktor, apa dah lupa nama dia. Dia cakap dia punya kajian. Dia tengok minyak kelapa sawit ni boleh, maksudnya dia boleh digoreng
Sampai 5 kali. 5 kali tau. Bukan sekali, 5 kali. Tak ada masalah. Dia tak rancid. Atau dia tak rosak, dia tak teroksida. Tapi kalau minyak soya, minyak jagung, minyak bunga matahari, sekali je goreng tu rosak. Itu yang kita kena beza kan. Itu kaedah yang betul. So tak ada masalah sebenarnya. Banyak kali pun tak ada masalah. Nak goreng beberapa kali pun tak apa. Tapi bagi saya, kita pun 3 kali dah lah. Cukup lah kan. Dia pun biasa dah menjelang 3 kali tu dah habis dah minyak tu pun. Okey, saya pergi check up. Kalau kolesterol saya tak turun juga, doktor akan bagi ubat. Macam mana doktor? Sebenarnya doktor tu bagi ubat atas dia punya pengetahuan bahawa kolesterol tu pada pendapat dia berbahaya. Tapi kalau you dah ada pengetahuan yang lebih bagus, yang you tahu sebenarnya you tak perlu pun ambil ubat anti kolesterol, dan tak payahlah. Bukannya doktor tu pergi sumbat ubat dalam mulut you kan. So fikir sendirilah, badan ni badan kita. Badan ni amanah Allah pada kita. Sebab tu kita kena belajar ilmu. Sebab tu saya menyampaikan ilmu. Sebab saya rasa ilmu ni saya tak boleh simpan. Saya kena sampaikan kepada orang. Sebab tu saya buat live ni semua kan. Dah, kalau BP normal nak buat apa, ambil ubat darah tinggi. Kalau jantung lemah, kita kuatkan jantung tu. Macam mana nak kuatkan jantung? Banyak cara. Antara pemakanan yang betul. Makanan kita kena cukup kolesterolnya, cukup lemaknya, cukup proteinnya. Dan juga kita kena exercise. Exercise akan menguatkan jantung. Sebenarnya ada exercise khusus sebenarnya untuk menguatkan jantung ni. Dia panggil HIIT, High Intensity Interval Training. Mungkin satu hari ni kita boleh buat live cerita pasal macam mana exercise pula. Okey? Macam mana nak tahu stevia bukan tiruan? Sebenarnya itu tugas Kementerian Kesihatan. Sebenarnya Kementerian Kesihatan dah buat pun sebenarnya random check. Dia orang dah check semua stevia yang di pasaran. Setakat yang dia orang tahu, setakat inilah. Dia orang ada check 15 random stevia sampel di pasaran. Daripada 15 didapati 14 stevia yang ada kat pasaran tu genuine. Stevia ada betul. Tapi kalau kita nak pasti, tanya orang yang jual stevia tu mana sertifikat dia. Sepatutnya semua orang yang jual stevia dia ada sertifikat masing-masing. Tanyalah. Itu je cara yang betul kan. Yang kita duk main tuduh-tuduh ni pasal apa? Kan? Sebab yang stevia yang tiruan tu satu je pun dalam pasaran dan dah ditarik balik oleh KKM. So tak ada masalah lah. Itu stevia, setahu saya semua stevia yang ada di pasaran adalah stevia yang betul. Okey? Adakah minyak bunga matahari, bunga kanola tidak baik untuk dimasak? Memang tak baik pun sebenarnya. Sebab tu saya duk bagi cerita tadi. Sebab apa dia tak baik? Bukan sebab isu kolesterol. Sebenarnya ada kajian menunjukkan bila you makan minyak bunga matahari, bila you makan minyak jagung, minyak soya, kolesterol you turun. Tapi problemnya keradangan you naik. Nampak tak? Itu yang jadi masalah. Kan? Minyak canola ni problem dia memang tinggi omega 3. Tapi masalah dia pula, dia ni bukan minyak yang original. Dia bukan daripada buah, daripada biji canola. Yang ni proses tu menggunakan banyak bahan kimia. So dia ada banyak toksin lah dalam tu, senang cakap. Saya tak suka minyak canola. Bagi saya minyak yang paling bagus adalah minyak kelapa sawit. Kan senang, murah, mudah, boleh dapat kat mana-mana. Guna minyak kelapa sawit ni lah. Tak payahlah canola ni. Kalau you nak minyak omega 3, makan minyak ikan, senang. Dan selamat. Okey? Selalu sakit belakang, apa tanda itu, kena pergi jumpa doktor lah. Sebab macam mana lah saya nak cakap macam tu, tanda apa kan, kena check lah. Mungkin masalah otot boleh. Tapi yang pasti ni, sakit belakang ni bukan sakit buah pinggang. Sebab buah pinggang ni tak boleh rasa. Kalau orang boleh rasa sakit dia, buah pinggang dia sakit, senang lah semua orang pergi hospital. Masalah ni tak, selalunya buah pinggang dah lewat baru kita tahu. So kalau sakit belakang selalu ni sebab faktor otot, faktor tulang, faktor mungkin keradangan tinggi juga. Lepas tu kena check lah. Okay? Kalau jantung dah damage, adakah dia boleh cure balik? Arteri sumbat akan tumbuh saluran lain. Sebenarnya selagi jantung tu berdegup, dia boleh dipulihkan, insyaAllah. Itu kita kena usahakan lah. Adalah kaedah-kaedah pemakanan dia, suplemen dia, macam itu kena jumpa doktor lah. Tapi sebenarnya kalau ikut kajian, sebenarnya proses aterosklerosis, penyumbatan saluran darah jantung tu kita boleh reverse dengan pemakanan. Itu yang saya duk ajar-ajar tu, itulah tujuannya sebenarnya kan. Kalau tak ambil gula tapi tak ambil stevia, okey je kalau boleh, tak ada masalah sebenarnya. Itu dulu-dulu masa saya mula-mula, saya dah 12 tahun berhenti gula. Masa awal-awal 12 tahun dulu, mana ada stevia masa tu? Saya makan kosong je. Boleh je, tak ada masalah. Cuma kita ni seronok tu hilang sikit lah. Sebab manis ni benda yang menyeronokkan, benda yang menyebabkan kita happy. Makan je lah kalau ada stevia. Makanlah stevia. Tujuan tu happy. Yang tak nak pulang lah kan. Itu tak ada masalah sebenarnya. Saya hari-hari minum susu omega. Okey ke? Sebab tu tanya you balik lah, okey ke? Sebab susu ni sebenarnya kalau ikut kan, banyaklah kontroversi. Mungkin satu hari kita boleh cerita balik pasal cerita pasal susu. Sebenarnya susu ni, banyak susu yang di pasaran, terutama susu daripada susu lembu ni, sebenarnya tidak 100% susu. Dia ada krema dalam tu.
Even susu omega tu sebenarnya, kalau betul susu yang tinggi omega 3 sebenarnya adalah susu daripada haiwan, contohnya kambing atau lembu yang diternak secara fitrah, ataupun dipanggil grass fed cow. Maksudnya lembu kampung lah. Kat Malaysia ni lembu kampung, tapi kat Malaysia mana ada industri susu lembu kampung? Yang itu jadi masalah. Tengah live ni sekejap. Okey. Kejap, ada gangguan sekejap. So dari segi itu sebenarnya itu je masalah. Sebab tu kalau saya nak minum susu, saya lebih suka minum susu kambing. Sebab saya tengok industri susu kambing ni belum terlalu besar dan tak ada adulterated sangatlah. Itu sebenarnya secara mudah. Walaupun susu kambing ni dari segi konten ni, boleh baca artikel saya dalam saya punya page kan. Saya cerita pasal kelebihan susu kambing. Susu kambing lebih dekat dari segi konten ni dengan susu manusia. So baguslah. Okey. Apa tanda-tanda sakit jantung sebenarnya? Nak tunggu sakit jantung baru nak buat apa-apa tu terlambat lah sebenarnya. Jangan nak tunggu ada tanda. Of course tanda paling senang sakit dada lah, tak? Itu paling senang. Tapi kadang-kadang orang jangan tunggu sakit dada, kadang tiba dia kena sakit jantung. Tapi sebenarnya tu yang orang kena buat test, kena buat ECG, kena buat stress test. Tapi guys, saya semua tu ialah untuk detect sama dia sakit jantung. Tapi yang lebih penting saya nak ajar orang. Itu semua boleh pergi klinik, hospital, buat medical check up. Itu semua orang boleh buat. Tapi yang saya nak ajar, saya nak fokus macam mana nak cegah in the first place dengan pemakanan. Saya lihat pesakit. Dah 12.30, 5 minit lagi saya akan berhenti. Okey. Sekejap saja lagi saya akan berhenti. Saya lihat pesakit yang makan ubat cair darah, kolesterol, kulit tapak kakinya akan kecut. Mereka apa punca? Saya pun tak faham maksud dia. Kulit tapak kaki. Tak faham dah soalan dia apa. Tapi ubat cair darah ni sebenarnya masalah utama. Kebanyakan ubat cair darah ialah aspirin, ubat macam Teclopidin. Ubat-ubat ni ada side effect. Side effect yang jadi masalah ialah dia boleh menyebabkan gastrik. Bila gastrik yang teruk, kadang-kadang boleh menjadi sampai luka dalam perut, menyebabkan pendarahan dalam perut. Dia emergency pula. Itu yang jadi masalah. Sebab saya masa kerja kecemasan di Hospital Melaka dulu, banyak kes saya jumpa dia panggil apa GI bleed lah, disebabkan pengambilan atau kesan sampingan daripada pengambilan ubat cair darah. Itu kaedah yang saya lebih suka kalau orang nak make sure darah dia tidak beku dan tidak mudah ada masalah. Bagi sebenarnya nak cairkan darah tu lah, suplemen omega 3 minyak ikan itu lebih baik, lebih mudah. Okey, macam Hazama pula aku Hazama. Okey, pelik tu. Susu awal lembu. Okeylah, susu awal lembu ke apa semua kan. Sebenarnya konsep dia lah, dia kononnya susu awal lembu ni lebih tinggi protein, lebih tinggi dengan apa nama tu antibody, of course. Kalau yang ambil yang fresh okey sebenarnya. Masalah ni sekarang benda tu commercialize, mungkin okey mungkin tak, saya pun tak pasti. Okey. Klinik saya kat mana? Ni klinik saya ni. Saya dalam klinik saya ni kat Batu Berendam Melaka. Air ketum bagus ke amal hari-hari? Ini nak suruh saya tangkap polis ke cakap air ketum. Sebenarnya air ketum ni adalah satu jenis herba yang quite common dan banyak di pasaran lah. Tapi kajian dia masih dalam kajian lah. Tapi bagi saya bagus, tak ada masalah. Tapi jangan melampau, sebab isu ni kalau melampau sangat makan itu boleh mabuk. Okey. Saya ada darah tinggi, ada itu penyebab jantung bengkak. Yes, memang. Bila orang ada darah tinggi, dia akan ada masalah, dia panggil congestive cardiac failure, CCF. Yang disebabkan tekanan darah yang tinggi tu, sebab jantung tu tak bisa kerja kuat. Nak tekan dia punya pressure tu tinggi. Jadi bila macam orang angkat besi hari-hari, lama-lama otot dia besar. Jantung kalau hari-hari duk tekan nak melawan tekanan darah tinggi, akhirnya jantung dia besar. Itu dipanggil cardiomegaly. Bila x-ray nampak jantung tu besar, itu memang ada masalah. Sebab tu kita kena kawal tekanan darah tinggi. Tapi kaedah yang betul mengawal tekanan darah tinggi ialah kita berhenti makan gula. Dan mengawal, adalah panjang cerita ni, nanti lagi kita akan cerita macam mana kaitan gula dan darah tinggi, insyaAllah. Kan? Susu Elin bagus tak? Itu malah nak jawab lah dari segi brand ni kan. Tapi susu lembu ni secara konsep dia kadang-kadang banyak sangat krema dan protein dia tinggi dan kandungan dari segi nisbah casein dia juga menyebabkan masalah allergen dan sebagainya. Panjang cerita lah. Senang cerita, saya tak berapa suka sangat makan susu lembu. Okay? Masa pun datang kan. Saya ingat saya nak habiskan dah. Makanan yang baik untuk jantung, saya dah cerita secara konsepnya makanan yang baik untuk jantung, makanan yang bersifat anti keradangan dan makanan tu kena tinggi antioksidan. Contohnya buah-buahan, sayuran, minyak sihat, minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Itu semua makanan yang bagus. Menarik info. Okey. Itulah bila nak bawa basikal lagi, insya-Allah saya hari-hari exercise, jangan risau. Basikal saya dah reput lah, nak kena repair dulu. Okey. Adakah kembangan wujud ketika tidur ada kaitan dengan jantung? Yes, memang.
Sebab majoriti, kebanyakan orang kena serangan jantung masa tidur. Masa pagi sebenarnya. Banyak orang kena masa pagi. Memang itu kajian sebab pagi sebenarnya ada berlaku perubahan hormon-hormon kita tu. Dan juga boleh menyebabkan masalah serangan jantung lah. Sebab tu kita kena cegah pada awal. Betul ke kalau olive oil tu kita makan terus macam tu je boleh rosakkan buah pinggang? Tak adalah, itu karut lah. Olive oil nak minum boleh, nak masak boleh, tak ada kena-mengena soal sakit buah pinggang. Yang pasti yang punca utama sakit buah pinggang adalah makan gula. Itu patutnya you risau. Apa olive oil pula menyebabkan sakit buah pinggang? Tak betul lah. Okey, saya pun rasa dah time dah habis. Itu nak tanya macam ni detail yang gelar insyaAllah kalau ada masa, tapi saya rasa masa saya dah time. Okey, vitamin C 1000mg okey tak? Ambil pakai, memang itulah pun saya buat tiap pagi. Cuma saya 1000mg sehari sekali tak cukup. You kena ambil 1000mg 2 kali sehari vitamin C. Okey. Bila live lagi insyaAllah lepas ni kalau saya nak live saya akan beritahu lagi. Okey. Tapi semua suara okey tak? Jangan lupa share dengan orang lain InsyaAllah lepas ni boleh share lagi video ni. Okey. Saya pun ada pesakit ni. Sekejap lagi saya nak kena jumpa lah. Okey. Saya sampai kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita buat live lagi. Saya akan beritahu insyaAllah. Kalau ada masa lah. Kadang-kadang ada mood. Ada masa kadang ramai sangat pasien. Saya pun tak ada mood lah. Tadi almost tak ada mood. Tapi sebab saya dah janji dengan orang saya nak buat live, saya buat jugalah. Okey. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.